Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita pada kali ini dalam pelajaran Adab Islamiah tahun 3, pelajaran adab dengan Al-Quran. Okey, kita lihat pada adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran ada dua perkara. Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, ada 4 perkara yang kita kena tahu. Yang pertama, kita mestilah berwuduk. Sebelum membaca Al-Quran, kita mestilah menyucikan diri kita dengan berwuduk terlebih dahulu. Okey. Yang kedua, kita kena meletakkan Al-Quran di tempat yang bersih dan tinggi. Kita kena memartabatkan kesucian Al-Quran dengan meletakkan di tempat yang bersih dan tinggi, kerana Al-Quran adalah satu mukjizat dan kitab yang sangat suci di muka bumi ini untuk umat Islam. Yang ketiga, berpakaian yang bersih. Jadi kita nak menghadap ataupun kita nak membaca Al-Quran, kita mestilah menyucikan ataupun membersihkan pakaian kita terlebih dahulu. Kita kena periksa pakaian kita sama ada bersih ataupun tidak, mempunyai kekotoran ataupun tidak. Yang keempat, mestilah menutup aurat. Kita nak menjaga adab dengan sesuatu, kita mestilah menutup aurat. Yang paling penting adalah ketika membaca Al-Quran ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua, semasa membaca Al-Quran. Semasa membaca Al-Quran ada 3 perkara. Yang pertama mestilah khusyuk. Khusyuk ni maksudnya fokus ketika kita membaca Al-Quran. Kita tidak boleh membuat perkara-perkara yang lain selain ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, perkara yang kedua, membaca dengan bertajwid dan jelas. Kita tidak boleh membaca Al-Quran tu seperti membaca buku ke ataupun membaca surat khabar. Kita tidak boleh samakan bacaan kita dengan bacaan-bacaan yang lain. Kita mesti membaca Al-Quran dengan bertajwid dan mestilah jelas sebutan hurufnya. Perkara yang ketiga pula, yang terakhir, mengambil pengajaran setiap ayat yang dibaca. Setiap ayat yang dibaca kita mestilah mengambil satu iktibar. Tak banyak pun, sedikit pun boleh. Yang penting mesti ada mengambil pengajaran setiap ayat yang kita bacakan. Okey, kita lihat pada akibat tidak beradab ketika membaca Al-Quran. Okey, ada 6 perkara di situ. Kita tengok pada awan yang pertama, hilang keberkatan membaca Al-Quran. Bermakna kita hilang kebaikan kita membaca Al-Quran. Allah akan tarik satu persatu nikmat ketika kita tidak beradab. Sekiranya kita tidak beradab ketika membaca Al-Quran, mungkin hilang keberkatan tu maksudnya hilang, kita lupa cara bacaan, kita membaca Al-Quran secara merangkak-rangkak. Allah tarik balik kebaikan membaca Al-Quran sekiranya kita tidak beradab ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, kurang mendapat pahala. Allah akan potong pahala kita sekiranya kita tidak beradab membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ni pun adalah satu ibadah. Sekiranya kita tidak beradab, makanya Allah akan tarik nikmat pahala kita sikit demi sedikit. Jadi yang ketiga, tidak mendapat syafaat Al-Quran. Maknanya kita tidak dapat pertolongan syafaat Al-Quran sekiranya kita tidak membaca Al-Quran. Walaupun Al-Quran ni adalah satu kitab yang kecil, tapi pertolongan Al-Quran sewaktu di padang mahsyar nanti, sewaktu di akhirat nanti, sangat-sangatlah besar. Jadi sekiranya kita tidak membaca Al-Quran dan tidak beradab membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, syafaat Al-Quran kita tidak akan dapat sewaktu kita di akhirat nanti. Okey. Perkara yang keempat, dimurkai Allah. Allah tidak pernah sayang kepada setiap hamba-Nya sekiranya kita tidak beradab membaca Al-Quran. Makanya Allah akan memberikan balasan sekiranya kita tidak beradab ketika membaca Al-Quran. Yang kelima, gagal memahami apa yang dibaca. Maksudnya tadi yang pertama, hilang keberkatan membaca Al-Quran, maknanya Allah akan tarik sikit demi sikit
keberkatan ataupun kebaikan kita membaca Al-Quran. Ketika sekiranya kita tidak beradab membaca Al-Quran, Allah akan tarik sikit demi sikit, iaitu gagal memahami apa yang dibaca. Maknanya kita baca, ibarat kita baca kosong sahaja. Okay? Yang terakhir, ayat yang dibaca tidak memberi kesan. Maknanya macam tadi, gagal memahami apa yang dibaca, sama juga seperti ayat yang dibaca tidak memberi kesan. Maksudnya kita membaca Al-Quran, sekiranya kita kita mengabaikan adab membaca Al-Quran, kita tidak akan mendapat apa-apa pun. Kita kosong je. Kosong sahaja kita dapat. Bila kita baca Al-Quran tu, kita tak dapat apa-apa. Okey, itu sahaja daripada Ustaz pelajaran kita pada hari ini, iaitu adab dengan Al-Quran. Jadi kita kena jaga, kita kena tahu bagaimana kita nak memulakan sesuatu perkara tu. Kita mesti pertama sekali kita kena jaga adab kita. Walaupun kita lihat perkara yang kita buat tu ibarat remeh sahaja, tapi kita tidak tahu keberkatannya sangatlah besar. Seperti membaca Al-Quran, walaupun kita nampak baca Al-Quran tu sangat kecil sahaja, tapi kita kena tahu keberkatan, syafaat dia, pahalanya sangatlah berganda-gandanya daripada benda yang lain. Itu sahaja daripada Ustaz. Sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.